koyakkan satu cek pergi ke lembaga zakat Selangor, dia kata, dan diserahkan kepada amil. Dan sekali lagi dia kata di kaunter tersebut dia menangis. Bila amil baca doa, ya Allah, Engkaulah yang memiliki seluruh harta di dunia ini, ya Allah. Harta milikmu bukan milik hamba-Mu, ya Allah. Kita hanya menumpang, ya Allah, hanya menumpang daripada Allah. Wahai Tuhan, bersihkan harta yang masih ada dalam tangannya, ya Allah. Berilah manfaat daripada rezeki ini pada orang yang mengambilnya, ya Allah. Dan pada saat, ya Allah, dengan harta yang masih ada di tangannya, jadilah rumah tangga mereka rumah tangga yang baik, ya Allah. Anak mereka anak yang baik, ya Allah. Dan saat doa itu dibaca, dia kata dia menangis semahu-mahu. Dia menangis semahu-mahunya. Dia lupa untuk kawal diri dia sendiri. Doktor sampai di situ. Dan anak saya tak tegur, tak marah, tak hantar ke camp motivasi cuti sekolah. Hanya saya buat apa dia. Kalau masa makan sama-sama, saya tengok dia macam payah nak ambil butter. Saya ambil dan saya sapukan pada rotinya. Saya tuangkan air. Ketika dia bangun, saya betulkan collar baju dia. Saya angkat beg dia. Saya pegang dulu kepala dia. Itu saya buat. Dan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, dia kata pada saya apa yang saya belajar. 2 bulan kemudian, dia duduk di kursi yang sama, di sofa yang sama 2 bulan sudah, dalam keadaan rehat, penat hari di bisnes. Pada saat lepas isyak, dia kata apa dia, tiba-tiba pintu bilik anaknya terbuka, dan anaknya datang berjalan memakai baju lain, kain lekat, jalan perlahan, dan kemudian tersimpuk di hadapannya. Dan anak tersebut menarik tangannya, dan tanpa diduga, anak yang menyembahkan wajahnya mengucuk tangannya. Dan kemudian anak yang umur 16 tahun ini meraung dan menangis. Meraung dan menangis pada diri itu sampai tangisan yang begitu kuat. Dan sebut, ayah, abang minta maaf, banyak salah yang ayah tak tahu sebenarnya yang abang buat. Dan dia mula bercerita tentang mohon maaf, dan menceritakan tentang dia nak jadi baik seperti apa yang ayah minta masa dia kecil satu masa dulu. Dia kata apa dia? Anak dia datang peluk dan cium dahi dia, cium pipi dia dan memeluk dia. Dan dia memeluk sambil memandang ke atas dan berkata kepada tuan-tuan, Masya Allah, pada hari kita buka untuk lihat lemah kita, Allah tunjukkan. Dan kemudian Allah bukan sekadar tunjuk, Allah tolong sebenarnya. Allah tolong sebenarnya. Allah bantu sebenarnya pada tempat yang kita tidak sangka dan jangka. Tuan-tuan, malam tu dia cerita pada saya tutup dengan perkataan saya, kalau saya tidak mendengar daripada anda sendiri yang bercerita, saya tidak percaya. 2 bulan tanpa proses, hanya Allah memproses. Setelah kita proses diri kita. Sebab itu semua yang saya hormati dan saya kata, banyak kunci-kunci dalam hidup yang kita tak kuasai. Banyak logika kita kadang-kadang memakan diri kita sendiri. Sebab itulah Masya Allah, saya katakan bahawa kenapa berjaya mendidik para sahabat. Kenapa? Menjadi orang yang sentiasa mengkoreksi diri. Dan di sanalah sumber ketenangan yang sebenar. Sumber tenang yang sebenar. Sebab itulah sumber tenang yang sebenar, Masya Allah, ada bersama dengan kita. Sebagai contoh, saya nak katakan bahawa sebagai contoh, sebab kita berada di masjid, tempat yang paling sesuai untuk kita cakap tentang ketenangan, bermula daripada kita koreksi diri kita yang menjadi sikap. Dia bukan hanya tetapi sikap, ini sikap aku. Bagi contoh tuan-tuan, kita datang melakukan solat. Kita solat. Tadi maghrib muazzin lakukan azan. Hayya 'alas salat. Apa maknanya tuan-tuan? Ada orang malahkan, ya Allah, tanyalah soalan bahasa Arab yang lebih mencabar. Hayya 'alas salat, Masya Allah, kata nikah pun tahu. Nak just muzakarah, tuan-tuan, nak bagi keluar dapat pahala. Makna hayya, apa makna hayya 'alas salat? Ditanamin. Maknanya adalah, saya sedang bertanya. Maknanya adalah hayya 'alas salat. Maknanya adalah
Marilah mengerjakan solat berjemaah Marilah mengerjakan solat di masjid. Tuan-tuan, kita belum habis. Ini masalah kita kan. Masalah kita adalah bila kita buat benda baik. Sebab tu kata cerdik pandai, musuh terbaik adalah baik. Musuh ketat terbaik adalah baik. Musuh bagi best adalah good. Sebab kita telah terjemahkan terjemahan itu adalah good, tapi bukan best. Sebab bila muazzin melakukan hayya 'alas salat, maknanya adalah marilah mengerjakan solat secara berjamaah. Itu maknanya. Sebab tu masya-Allah kan kita tengok dalam radio DJ kata bila dilakukan azan, apa kata DJ? Azan dan dilakukan sebentar tadi menunjukkan masuk waktu zuhur, dan seluruh umat Islam selamat menunaikan solat. Nampak tak message azan tak sampai? Betul tak betul? Betul. Baik tak baik? Baik, tapi bukan terbaik. Contoh kita tengok bila kita dengar hayya 'alas salat, oh kita dengar, dan message adalah oh dah masuk waktu solat. Masuk waktu solat. Apa kita tengok jam? Oh, masuk dah waktu solat. Masuk dah? Ya. Aku solat lagi. Dah masuk waktu. Itu mesejnya. Kalau itu mesejnya, adakah sampai Nabi para sahabat bersyura nak cerita bagaimana kita nak ajak orang solat berjamaah, bagaimana orang solat berjamaah. Orang ni kata kita ketuk genderang, kita kata kita bunyikan loceng, kita bunyikan trumpet. Tak. Dan termimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang benar kepada beberapa para sahabat datang azan pada ketika itu, dan laungan azan maknanya balik kepada sebab kenapa para sahabat bercurah untuk ajak orang datang mengerjakan solat berjamaah. Al-Quran. Kalau perkara ini saya akan contoh, semua DJ cakap yang sama. Azan dilakukan sebentar tadi, menyeru seluruh umat Islam meninggalkan sembarang tugas melainkan untuk menunaikan solat berjamaah di masjid atau di sebuah yang terdekat. Kita yang duduk depan laptop pun kita rasa aku kena pergi. Tapi kalau masuk waktu, yes. Apa salahnya? Nampak tak? Bila plan tak clear, tindakan pasti lebih tak clear. Waktu benda penting dalam Islam, benda paling penting dalam Islam, plan paling penting, ya. Cuba bayangkan tuan, ya, arkitek dia nak buat bangunan surau dia panggil dia engineer, berapa engineer. Tuan-tuan, saya cadang nak buat satu surau yang 2 tingkat. Muka depannya begini, cakap, dan pelannya tak ada. Agaknya apa engineer fikir? Engineer pula, wow, macam tu ya. Okey, panggil pula kontraktor, cerita, saya nak tiangnya bagian, pintunya bagian, kontraktor nak buat kerja. Tuan-tuan, apa jadi pada kita punya masjid atau surau kita? Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Maka kerana pelan yang tak jelas dalam pemikiran umat Islam, banyak tindakan kita tak jelas. Satu, hayya 'alal falah. Sekali lagi saya cakap jadi kita terjemahkan apa tuan-tuan? Hayya, mari kita menuju kejayaan. Apa maksud kejayaan? Cuma apa makna kejayaan? Nak faham satu drama, nak faham satu masyarakat, tengok drama dia. Nak faham masyarakat Melayu, tengok drama Melayu. Nak faham tentang Jepun, tengok drama Jepun. Sebab itu kalau azan pun drama ke? Bila azan dilakukan oleh Mawi ke, Awi ke, Awi belum lagi, Emi ke. Bila hayya 'alas salat, apa background? Apa gambar background tuan-tuan? Gambar orang wudu. Ya, orang datang ke masjid, tengok TV, kita tengok televisyen, ya. Sebab tu reflect pemikiran. Televisyen adalah reflect apa yang kita faham. Oh, bila hayya 'alas salat maknanya marilah kita menunaikan solat. Gambar orang tengah wudu, gambar orang solat. Bila hayya 'alal falah, tuan-tuan, apa gambar? Bila hayya 'alal falah, apa gambar? Oh, minta maaf ya. Kami ni ustaz, bila hayya 'alal falah dah tinggal dah TV tak tengok Allah Akbar. Anak salahannya lah, masya-Allah.
Kami ni hayal solat memang tak tengok lah. Okey, untuk mereka yang tak tengok, ini cerita. Bila hayya 'alal falah, panggil ke siapa ni? Hayya 'alal falah, gambar belakang gambar apa tuan-tuan? Orang tengah bisnes. Tengah bisnes. Gambar papan bursa saham. Apa lagi antara gambar? Gambar oncok buah. Gambar sawit. Dan yang last yang saya tengok tu gambar Malaysian Airlines System. Gambar belakang. Mau? Tuan-tuan, apa yang kita faham sekarang semua yang saya kasih sekian? Bahawa seruan tadi mengajak orang supaya percaya dalam kehidupan. Sekali lagi, musuh terbaik adalah baik. Sekali lagi, musuh best. The best is good. Memang betul, Islam memang suruh kita berjaya begitu. Tetapi hayya 'alal falah, hak keluar awak mereh ni. Yang kalau pagi bunyi awak urat-urat yang muazzin. Apa tujuan dia ajak tuan-tuan? Hayya 'alal solat, bagi solat berjamaah. Dan orang telah datang, tuan-tuan telah datang, perempuan telah datang, kita semua telah datang di soft-soft kita. Hayya 'alal falah maknanya adalah marilah kita khusyuk dalam solat. Barulah tidak confuse. Ini dahlah hayya solat ni, baru masuk waktu solat. Hayya 'alal falah, tak ada masalah. Ini pun kejayaan juga. Nah, dia stay kat situ. Tak ada siapa nak solat. Sedangkan azan adalah seruan solat. Sebab itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Maknanya lepas itu memang kita akan solat. Tetapi cuba bayang orang yang tadi hayya 'alal solat, oh maknanya dah masuk waktu, anytime I can pray. Tetapi hayya 'alal falah, oh ya, ini pun kerja merupakan al-falah. Sedangkan hayya 'alal falah, tuan-tuan tujuannya apa? Marilah kita menuju kekhusyukan dalam solat, supaya setiap orang yang telah melangkah masuk dalam masjid ada lagi kerja yang tak selesai. Kita ni bila kita rasa kerja dah selesai, sebab itu kita berfikir banyak benda. Tetapi bila kita tahu bahawa banyak kerja yang utama kita tak selesai, solat masih belum selesai, Allahu Akbar, rasa tak sempat nak fikir benda lain. Solat tak selesai, tak khusyuk, bagaimana kita nak berfikir tentang perkara-perkara yang lain? Sebab itu semua yang saya hormati dan saya kasih lihat, bila kita faham bahawa Masya Allah, hayya 'alal solat, hayya 'alal falah, aku nak khusyuk dalam solat. Mungkin marilah kita tengok semua yang saya kasih lihat seperti tahun-tahun kalau umur kita masih ada diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita tanam agenda dalam diri kita. Perkara utama yang nak bina adalah khusyuk dalam solat. Nak khusyuk benar-benar dalam solat kita, sebab dialah kunci ketenangan. Dialah kunci ketenangan. Cuma tuan-tuan, ya, Allah sebut dalam Al-Quran, aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat untuk ingatku, kata Allah. Ini juga kita kadang-kadang tak perasan. Aqim as-salat, kita hanya nampak solat taklif syar'i fiqhi. Solat adalah beban, solat adalah perintah, solat adalah perintah, solat adalah perintah. Kita tak tahu Allah kata berdirinya kita, rukuknya kita, sujudnya kita adalah untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ingat Allah. Dalam hujung ni, kat hujung, tuan-tuan, bila kita kata ingat Allah, satu benda yang mari kita clear terutama dalam solat. Saya suka membuat perbandingan. Dulu masa duduk kat sekolah asrama, ya, mungkin kalau umur saya lebih kurang, kita faham duduk asrama dulu, ya. Katalah duduk asrama dulu tak macam asrama sekarang. Asrama sekarang, Masya Allah, ya, anak kita call saja, saat ni sampai kat depan. Zaman dulu kalau ayah hantar kat asrama, Masya Allah, ya, tulis surat tu, ya, tulis surat kat ayah, Masya Allah, ya. Surat tu kadang-kadang umur sikit-sikit. Mak tanya kenapa dah, tulis sambil menangis. Allah, sedihnya anak kita masa tu kan. Sedih kita. Nak contoh, saya nak contoh tuan-tuan. Ingat. Yang kita kata, Allah kata aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat untuk ingatku, kata Allah. Baik, mak kita buat kuih semprit, anak duduk di asrama. Kuih semprit, okey ke tuan-tuan? Kuih semprit boleh kan? Kuih semprit bentuknya adalah macam bunga tu kan? Saya nak clear. Dan dia lembut ke? Lembut kan? Perempuan dia banyak lembut sikit daripada yang insyaAllah. Baik. Dan kuih semprit ni mak kita buat, mak saya buat.
dan nak push laju masuk dalam tim. Tulis ya kepada Zuramli Kuantan ya, daripada ayah dia, confirm bukan ayah yang buat, mak buat. Post tuan-tuan, post tu tak tahu berapa kali kena balik. Aku sampai dan mak kita pun tahu bahawa the best sampai adalah mas dia kena saja bibir kita Cair. hancur macam. Baik, bila sampai kepada kita, kawan-kawan kampung mari, kawan-kawan yang duduk dalam gedung mari, kita buka lah, kita pun buka lagi tim Milo dan tengok apa jadi pada kuis sampai. Allah pecah. Tuan-tuan, apa orang lain, apa kawan-kawan fikir kata, apa kawan-kawan fikir? Lah pecah. Apa kita sedang fikir? Kita tengok kuih tersebut, apa kita nampak? Apa kita nampak? Kita tak nak fikir tentang pecah atau tidak, tapi apa yang kita nampak di sebalik kuih yang pecah tersebut? Apa yang menyebabkan, apa yang ada kepada kita? Kita ingat pada mak. Apa yang kita rasa kepada kita spontan? Ya Allah, sayangnya mak pada aku. Ya Allah, ingatnya mak pada aku. Tahunya mak. Tuan-tuan, ingat melahirkan rasa. Setiap ingat akan melahirkan rasa. Setiap ingat akan melahirkan rasa. Saya baru ni ada kes benar juga nak kongsi Allah. Banyak tahu cerita. Ada seorang saya buat counseling dengan dia, tapi pada kali itu tak payah nasihat dia baik. Oh bagus, nasihat tak jadi baik, tapi hari itu jadi baik. Saya nak ringkas kenapa dia jadi baik. Dia balik sekolah suruh dia mesti ada kain pelikat. Dan tuan-tuan, budak ni dia nakal, tapi dia tahu punya dalam list dia sekolah mesti dia bawa balik ni kena beli kain pelikat. So dia disuruh beli, mak dia beli, dan mak dia balik, dan mak dia jahit. Dia balik ke asrama, disimpan dalam locker dia ya. Budak dia nakal. Pada hari dia nak gunakan kain dia ambil kain tersebut dan kemudian dia buka kain tersebut. Dia tengok kain dia cerita sendiri, dia tengok kain itu, dia menangis. Dia menangis sebab kain itu oleh kerana nak cepat, mak dia kena jahit dan tak pakai mesin, pakai tangan. Kenapa dia menangis? Sebab kain pelikat yang dicantum itu, jahitan mak itu bengkang-bengkok. Sebab mak dia sebenarnya tidak boleh melihat. Maknanya dia bayar oleh kerana mak sayang pada dia. Maknya telah menjahit dalam keadaan hanya merasa dengan tangan, demi kerana apa? Supaya mak dapat sediakan kain yang saya nak pakai di asrama. Dan dia kata apa? Dia pegang semua benang tersebut, dan kemudian makin dia pegang, dan kemudian saya menangis. Dan dia menangis semahu-mahunya, dia peluk kain tersebut. Dan anak nakal dia kata pada diri dia sendiri, apa dia kata? Saya takkan kecewakan mak. Saya tidak akan kecewakan mak. Saya tidak akan kecewakan mak. Tuan-tuan, ingat pada mak, rasa dalam hati. Ingat pada mak, rasa dalam hati. Sebab itu apabila seseorang sebut, Allah sebut aqimis solata li dzikri, dirikanlah solat untuk ingat aku. Persoalan nak capai ketenangan adalah apa rasa dalam hati. Kalau kita tidak, kita ingat Allah salah kita. Macam kita ingat mak kita. Bila kita ingat mak, ingat orang yang kita sayang, apa rasa yang datang ada dalam hati kita pada ketika itu? Bukan ingat Allah, tetapi bila sebut Allah supaya kita hanya fokus kepada Allah, tetapi apa rasa dalam hati? Inilah sumber ketenangan. Dan sebab tajuk dia panjang dan bawah nak keluar, to be continue. Di bawah skrin nak keluar, to be continue. Sambung lagi tahun depan tuan-tuan. Kalau Ustaz dia ingatkan lah. Saya nak tutup dengan kisah. Boleh kot ya? Boleh. Kalau boleh, saya rasa sudahi di sini lah dulu. Kisah ni saya dengar, dan saya dah bercerita pun dah banyak kali dalam cerita dalam radio IT.
Sebab setiap kisah itu saya belajar, saya menangis terlebih dahulu. Saya belajar dan saya rasa orang lain kena tahu perkara tersebut. Kisah saya nak ringkas lah. Ya? Budak umur 16 tahun. Tapi dia cerita saya itu umur dah 20 lebih lah. Seorang perempuan umur 20 tahun kahwin masa cerita pada saya. Dia cerita pengalaman masa dia 16 tahun. Saat 16 tahun dia masuk Islam. Cerita ni cerita seterusnya sebab kat sini tak pernah di Sabah. Kalau dalam radio di sebuah negeri di Malaysia. So di Sabah secara spesifik. Dia masuk Islam. Dia tak tahu tentang Islam. Form 4 dia masuk asrama. Ramai kawan-kawan Islam. Dia tak tahu pun. Ya, biasa di gereja itulah. Ya, sebab kampung dia kuat agama Kristen. Dalam dia juga kata, agama lama ni. Kat sini Kristen. Ayah dia sangat kuat Kristen, abang dia sangat kuat Kristen. Okey. Tapi duduk asrama tuan-tuan. Dia kata apa dia? Bila tengok perempuan pakai telepon, dia tak tahu rasa macam best lah hati dia. Macam best lah. Dan akhirnya, dia tak kena halang perasaan ini. Dia jumpa dengan seorang ustaz. Mesti cikgu sebenarnya, tapi orang panggil ustaz sebab dia, saya tahu dia telah mengislamkan itu ramai orang. Dan kemudian dia nak masuk Islam. Okeylah, saya nak dekat dia masuk Islam. Cuma masalahnya adalah selepas hanya sekejap dalam sebulan dia masuk Islam, cuti panjang macam sekarang. Dan dia terpaksa balik ke kampung dia. Dan bila balik kampung, tuan-tuan, mari kita dengar apa dia cerita. Perkara yang paling sedih dalam hidup saya. Adalah bila dia perempuan, dia kena memasak dan menyiang. Dan yang saya siang itu adalah daging babi. Jadi dia siang daging babi sebab dia merahsiakan Islam dia. Saya tak ada kekuatan nak bagi tahu pada keluarga saya yang kuat agama Kristian. Dia kata dia siang daging dan saya siang sambil menangis teresak-esak di dapur seorang diri. Meleleh air mata sambil siang daging dan berkata, wahai Tuhan, kenapalah aku sangat lemah iman aku ni. Perkara ini kau tidak suka, wahai Tuhan. Tapi aku tak ada kekuatan untuk bagi tahu pada keluarga aku bahawa sesungguhnya aku tidak Islam. Saya siang sambil menangis dia. Dan saya cuba tidak makan. Saya buat makan, tak nak nampak pun perubahan. Tapi satu kisah. Itu lagi saat yang paling indah dalam hidup saya, Ustaz. Saya nak cerita tentang saat paling indah dalam hidup. Dan tuan-tuan, bila dia cerita pengalaman ini, saya rasa muka saya kena tampar. Bilakah saat paling indah dalam hidup? Dia kata, saat paling indah dalam hidup adalah saya menunggu semua orang dalam tidur mematikan pelita. Make sure that semua bilik telah tidur. Dan bila semua dah tidur, saya keluarkan sesuatu daripada bawah katil saya. Saya buka tikar. Dalam gelap malam, lebih kurang pukul 12 atau 1 pagi, dia terjun daripada rumah kampung. Perlahan ditutup tingkap. Dia bawa telekong, berjalan seorang diri dalam hutan sebab rumah di sebelah dengan hutan. Dan pada malam itu saya cari di mana